siapa yang putuskan sifat kasih sayang itu di antara kita, maka Allah akan putuskan kasih sayang Allah kepada kita. Na'udzubillah. Alhamdulillah haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih, sayyidina wa maulana Muhammadin rasulihi wa abdih, wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Amma ba'da, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الحمد لله, syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah dan rahmat daripada Allah. Maka malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberi taufik untuk duduk kita sama-sama berhimpun dalam mengenal agama kita, mengenal Allah dan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Sahl bin Abdullah Tustari menyebutkan, idza aradta an tanzura ila majalisil anbiya fanzur ila majalisil ulama. Kata Imam Sahl bin Abdullah Tustari, sekiranya kamu nak tengok majlis para nabi, iaitu majlis yang membawa maksud Nabi berhimpun dengan umatnya, maka lihatlah majlis para ulama. Apabila para ulama duduk di satu tempat dan berhimpun dengan sahabat-sahabatnya, maka begitulah gambarannya para nabi duduk bersama umatnya ataupun sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita yang berhimpun ini disamakan insya-Allah bagi mendapat keberkatan seperti majlisnya para anbiya. Maka mudah-mudahan Allah kurniakan akhlak dan adab kita bagi menghormati majlis yang diasaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebentar tadi yang saya hormati Al-Fadhil Tuan Imam Ustaz Salahuddin Zakaria, dan seterusnya yang saya hormati Tuan Nazir, Tuan Haji Zainal Ali, dan seterusnya yang menjemput saya Al-Fadhil Cikgu Kamal Arifin yang memegang biro dakwah, dan saya dimaklumkan sebagai Timbalan Nazir, dan seterusnya seluruh IJK muslimin muslimat. Mudah-mudahan antum di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah memakbulkan segala hajat antum di dunia dan di akhirat. Amin. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah dan berterima kasih pada IJK Masjid yang menjemput saya bagi membahaskan satu peristiwa yang sangat mulia di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana diberikan saya tajuk ibrah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membentuk persaudaraan umat Islam. Maka kita fokus bagaimana persaudaraan itu ditunjukkan daripada hijrah. Pertama sekali kita kena faham, bila sebut tentang persaudaraan, Al-Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, tafsir At-Tabari ini adalah tafsir yang pertama dibuat menafsirkan ayat-ayat Allah
yang mana di dalam tafsir Tabari itu diambil daripada hadis-hadisnya Rasulullah, diambilnya daripada ijtihad para sahabat, dan diambil daripada ijtihadnya para tabi'in. Maka digolongkan dalam tafsir bil ma'thur. Maka disyorkan para ulama kita merujuk kepada tafsir At-Tabari dan tanpa merendahkan tafsir-tafsir yang lain. Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari menyebutkan bahawa persaudaraan ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ata daripada Allah Subhanahu wa taala, pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena faham dulu daripada sudut akidah. Yang mana Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, yang mana kita kerap dengar ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu dengan tali Allah, yakni Islam, dan jangan kamu berpecah belah. Kemudian Allah suruh kita ingat sesuatu yang berkait dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Maka kamu semua, Allah minta cuba ingat nikmat Allah yang dikurniakan kepada umat manusia ini, utamanya umat Islam, yang mana ketika itu di zaman jahiliyah kamu itu bermusuh-musuhan. Yang mana ketika belum datang Islam, kalau di Madinah, sebab kita fokus pada hijrah, di situ ada golongan yang dipanggil Aus dan Khazraj, dan kemudiannya golongan Yahudi, yaitu Banu Khuza'ah, Banu Qainuqa, yang mana, dan ada satu lagi golongan yang mana duduk di Madinah, Yathrib, yang mana umat Aus dan Khazraj, orang Arab Aus dan Khazraj yang asalnya daripada Yaman, setelah jatuh empangan Ma'arib, mereka duduk di situ dan menjadi penduduk asal situ. Kemudian datang puak-puak Yahudi, maka akhirnya mereka tu berperang selama setengah riwayat 120 tahun, 128 tahun. Dan puak-puak Yahudi ketika itu ada yang sokong yang ini, ada yang sokong yang ini, bertujuan supaya mereka bergaduh dan mereka mendapat faedah daripada pergaduhan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Kau orang bermusuh, kemudian Allah satukan hati-hati kamu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan. Maka akhirnya kamu dengan nikmat Islam itu jadi bersaudara. Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Dan kamu ketika itu hampir, maknanya di jurang neraka, maka Allah selamatkan kamu dengan Islam. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menerangkan ayat-ayatnya, mudah-mudahan kamu semua mendapat petunjuk. Baik, Imam Tabari dia sebut melalui ayat ini jelas bahawa persaudaraan itu pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, cuma khilaf kepada matannya. Maka sebahagian riwayat menyebut dengan al-arwahu junudun mujannadah fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Dalam riwayat Muslim disebut an-nasu ma'adinun ka ma'adinidh dhahabi wal fiddati khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam idza faqahu wal arwahu junudun mujannadah فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. Ala kulli hal kita fokus kepada al-arwahu junudun mujannada. Ruh itu adalah tentera yang saling ikat mengikat.
Ketika di alam roh, tentera-tentera ini dia adalah saling ikat mengikat. Fama ta'arafa minha i'talafa. Bagaimana disyarahkan al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana ketika di alam roh, yang mana mereka sudah berkenalan, iaitu roh-roh yang baik, maka bila di dunia Allah akan pertemukan dan akan hati mereka akan tertambat di antara satu sama lain. Mudah-mudahan insya-Allah. Dan fama tanakara minha, tapi kalau di alam ruh mereka itu tidak bersama, bukan dalam satu puak yang baik, maka bila di dunia ikhtalafa, bila berjumpa rasa tak mau berkawan, hati itu tak ada rasa minat nak berkawan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama sekali kita kena faham dengan akidah kita bahawa persaudaraan Islam itu diberikan Allah nikmat yang cukup besar kepada umat Islam melalui Islam. Walau bagaimanapun kita ahlu sunnah wal jamaah, ikhtiar itu ada tapi tidak memberi bekas. Nah, ikhtiar itu ada tapi tidak memberi bekas, maknanya tidak menjamin hasil. Maka dengan itulah Allah datangkan hijrahnya Nabi SAW untuk Allah tunjukkan bagaimana ikhtiar yang dilakukan Rasulullah, bagaimana yang dilakukan oleh para sahabat, bagaimana dilakukan para muhajirin, bagaimana yang dilakukan oleh para ansar, bagaimana mereka itu nak mempersaudarakan di antara satu sama lain, yang bermula dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau kita lihat di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bermulanya persaudaraan itu, kalau dalam hijrah yang kita boleh ambil ibrah salah satunya, kalau kita lihat permulaan mula hijrah itu, iaitu selepas Nabi dihalau daripada Taif, kemudiannya dihalang untuk masuk Mekah, akhirnya dapat masuk Mekah tapi dengan jaminan pembesar Quraisy ketika itu yang memberikan visa, yang tak silapnya Mut'im ibni Adi. Maka terhinanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu di Makkah, dihina oleh puak-puak Quraisy, sehingga kan tanah air dia pun nak kena ada jaminan pembesar Quraisy untuk hidup. Selepas itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mula merancana, dan ketika haji, di zaman itu sudah ada haji, tetapi haji mereka telah diselewengkan dan telah disekutukan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu lafaz mereka bertakbir ketika haji, labbaik Allahumma labbaik, ni contoh sebutan mereka, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Macam tu disebut. Yang mana mereka menyebutkan bahawa Allah tidak ada sekutu kecuali sekutu yang dilakukan untuk Allah. Itu yang disembah berhala dan menganggap berhala itu anak-anaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesat. Masa tu puak-puak Yasrib datang. Maka Nabi berdakwah dan bermula dengan 6 orang. Di antara 6 orang ni, seorang nama dia Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit dalam 6 orang ni bila bertemu Rasulullah, Rasulullah mengenalkan Islam, mengenalkan Allah. Allah campak dalam hati nikmat, jadi jatuh minat kepada apa yang disampaikan Rasulullah. Bahkan mula-mula sekali yang menyebabkan mereka jatuh kasih apabila melihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan akhlaknya Rasulullah. Ummu Ma'bad dalam Bukhari mengatakan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat tenang. Walaupun dia susah, dia sangat tenang. Bulu matanya lentik dan hitam seperti memakai celak. Wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersinar, dan bila dia bercakap
masuk ke dalam hati. Maka Rasulullah pun dakwah 6 orang. Akhirnya 6 orang ini belum bai'ah lagi ketika itu. 6 orang ni pun kata, kami akan beriman dengan Allah dan Rasul, dan berjanji untuk membawa risalah Islam ke Yathrib. Mereka balik pada tahun ke-11 kenabian. Mereka balik, dan Nabi hantar seorang sahabatnya bersama untuk mengajar Islam. Akhirnya tersebar Islam. Kemudiannya datang pada tahun ke-12 kenabian, pada Zulhijjah, seramai 12 orang. Ubadah bin Samit bersama. Ketika itu mereka duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan bai'ah Aqabah yang pertama. Ini bermula. Cuba tengok isi bai'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap kepada Ubadah bin Samit dan yang lainnya itu 12 orang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yang pertama, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak, jangan mengambil anak-anak yang dipungut kemudian mendakwa anak sendiri. Kemudiannya yang keenam, mempertahankan, yaitu patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka janji, mereka balik sebarkan Islam dengan pegangan bai'ah. Tahun ke-13 datang 73 orang. Masya Allah. Kali ini diketuai oleh Ka'ab bin Malik Al-Ansari. Maka Ka'ab bin Malik biasa datang 73 orang. 2 orang perempuan. Masya Allah, ni orang perempuan kena ambil contoh. Siapa dia? Nusaybah binti Ka'ab, dan yang seorang lagi Asma binti Amr. Ini 2 orang yang pertama datang bai'ah Aqabah. Cuma bai'ah Aqabah yang kedua ni kena senyap-senyap. Ka'ab bin Malik ketika itu dalam senyap-senyap akhirnya berjumpa Rasulullah dan berjanji dengan Rasulullah akan jumpa di hari tasyrik, di pertengahan hari tasyrik 11, 12, 13, iaitu pada 12 tengah malam. Sebab ketika itu 73 orang itu datang dengan orang-orang Yathrib yang lain yang masih tak beriman. Dan yang mengetuai kerombongan mereka ketika itu seorang lelaki nama dia Abdullah ibn Amr ibn al-Hiram, ketua dia, dan masih kufur lagi ketika itu. Ka'ab kata, kita kena beritahu ketua kita dan kita kena dakwah dia. Punya yakin Ka'ab bin Malik. Dia pergi ke kemahnya Abdullah bin Amr bin al-Hiram. Masuk-masuk dia kata, wahai Abdullah bin Amr bin al-Hiram, engkaulah ketua kami dan kami sangat memuliakan kau dan aku sangat memuliakan kau. Abdullah bin Amr kata, apa yang kau nak wahai Ka'ab bin Malik? Aku tidak mahu kau campak di dalam neraka dan menjadi bahan api neraka. Lalu diseru Abdullah bin Amr ke dalam Islam, menceritakan tentang perwatakannya Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menceritakan bahawa Yahudi di Yathrib, sebab Abdullah bin Amr ni dia tahu Yahudi itu beritahu dalam kitab mereka akan datang seorang Nabi, dan mereka ada maklumat. Jadi bila cakap macam tu, Abdullah bin Amr bila dengar terus asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Abdullah bin Amr ikut sekali pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 73 orang tu, dan dia dilantik Rasulullah jadi naqib. Masya Allah, tabarakallah. Seronok. Abdullah bin Amr al-Hiram bila jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tengok wajahnya Rasulullah saja, dia mengatakan lebih tenang daripada segala ibadat yang dia lakukan. Tengok wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu 73 orang ni buat bai'ah dengan Rasulullah. Tambahan daripada bai'ah sebelum tu, iaitu yang pertama, iaitu maknanya patuh dan mendengar arahan Rasulullah ketika sibuk dan ketika lapang. Saya terjemahkan terus. Maknanya sibuk ke lapang, Nabi arah apa-apa buat. Tak ada alasan. Sibuk ke, lapang ke. Kita sekarang ni macam mana? Bila Islam nak sampai kita, sibuk ke apa? Tak kira, kena ikut. Lapang ke, sibuk ke ni. Kemudiannya, yang keduanya,
yaitu berjanji dengan Rasulullah SAW akan menginfakkan harta walau dalam keadaan sarra atau darra, ketika susah, ketika senang, tetap akan menginfakkan harta untuk Islam. Itu tambahan yang kedua. Yang ketiga, yaitu akan menyeru kepada kebenaran, kepada perkara kebaikan dan menghalang kemungkaran. Itu tiga. Yang keempat, akan berjuang, memperjuangkan Allah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, dan akan menghadapi segala ancaman dan tidak akan takut segala ancaman. Itu yang keempat. Dan yang kelima, berjanji mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada, sebagaimana mereka mempertahankan anak dan isteri mereka. Ketika itu Ka'ab bin Malik jawab apa? Kami bai'ah kepadamu ya Rasulullah, dan kami akan lakukan tanpa fikir-fikir dah, terus kata kami akan lakukan. Baik, dia orang ni yang jadi patuh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin dan jawab. Abdullah bin Samit, Ubadah bin Samit, kemudiannya Abdullah bin Amr bin Hiram, yang sanggup mati untuk Islam, sanggup berjuang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia mari mana? Pertama kena faham itu pemberian Allah. Dan itu yang pertama para ulama kita menyebutkan, banyakkan berdoa, Allahumma alif baina qulubina. Itu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu kan banyak doa, betul tidak? Kita selalu doa, Allahumma alif baina qulubina, ya Allah satukanlah hati-hati kami. Di masjid-masjid, di surau-surau, Nabi ketika buat masjid di Kuba, kemudiannya Nabi buat masjid di Madinah, maka antara doa yang Nabi selalu doa yaitu Allahumma alif baina qulubina, ya Allah satukan hati-hati kami. Sebab yang boleh buat benda tu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita tidak menjamin. Tapi adakah disuruh? Disuruh kita ikhtiar. Baik, kita lihat macam mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ada masalah Aus, Khazraj, kemudiannya orang-orang Ansar nak terima orang-orang Muhajirin. Orang Muhajirin pula datang ke Mekah dan ke Madinah ketika tu selai sepinggang, tak ada apa. Dalam keadaan mental yang diuji, kerana sedih meninggalkan kampung halaman, rumah yang dah ada, tinggal saudara mara yang masih kufur dan sebagainya, tertekan. Puak-puak Ansar ni boleh sambut. Baik, apakah kandungan sahabat Nabi ketika mana dihantar ke Madinah? Dihantar ke Madinah yang mana mengajar orang-orang Ansar sehingga mereka sanggup. Pertama sekali, mengenalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikenal pemimpin. Ini apa? Azan. Telefon. Sini azan dulu pun jangan. Belum lagi. Matikan handset. Baik. Apa saya cakap dia tu? Ada tengah-tengah ada terlumpur lagi. Apa dia? Mengajar mereka. Pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana golongan Muhajirin, sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka memupuk mereka itu cinta ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok Sayyidina Abu Bakar contoh. Dalam satu riwayat Imam Al-Bukhari, bagi saya kita kena hormati Sunan Sittah semua. Jangan terikut puak-puak yang kadang-kadang hanya Sahih Bukhari, Muslim, mana yang lain tu merendahkan. Jangan. Sunan Sittah kena tengok. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. Khilaf ulama antara Ibnu Majah ataupun Muwatta. Maka dalam Bukhari, kunna fil hijrah. Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, ketika kami berhijrah, kunna fil hijrati wa ana 'atish. Ketika kami hijrah, aku haus. Tengok. Fajitu bi manqati laban. Iaitu aku pun datangkan satu bekas ada susu dalam tu. Adakah dia minum? Tidak.
fanawaltuha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka aku hidang pada Nabi. Fakultu ya Rasulullah, ishrab ya Rasulullah. Maka aku cakap pada Rasulullah, minumlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun minum. Qala Abu Bakar kata apa? Fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta irtawaitu. Tahu makna irtawaitu? Kadang-kadang kita tengok terjemahan bagus, ada usaha menterjemah dan sebagainya dalam internet, dalam apa. Cuma dia hadis ni kena mengaji supaya kita dapat makna dia jelas. Apa makna irtawaitu? Intafa akshu. Dia kata hatta irtawaitu. Kadang-kadang terjemahan tu dia kata sampai aku puas hati. Aku tengok Rasulullah minum sampai aku puas hati. Dah. Di situ Abu Bakar dia sebut apa? Aku tengok Rasulullah minum sampai hilang haus aku. Subhanallah. Ini hadis Bukhari. Antum selalu ni yang minum air ni siapa yang hilang haus? Yang minum lah. Tapi Abu Bakar punya kasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah minum tu dia kata hatta irtawaitu. Tu balik ana lah. Sampai aku hilang haus. Tengok sedapnya Rasulullah minum tu, puasnya Rasulullah. Bila tengok Rasulullah lega, hilang haus tu, dia hilang haus dia, tak rasa nak minum. Ini cintanya Abu Bakar pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pertama sekali mereka mengenalkan Allah dan mengenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka golongan Muhajirin sudah mengenal budi pekertinya Rasulullah. Maka kita di zaman kita ini, pertama sekali kalau nak memperkukuhkan persaudaraan kita, mudah-mudahan di setiap masjid dan surau, kalau boleh buka kitab Syama'il Al-Muhammadiyah li Imam Tirmidzi yang menceritakan tentang susuk tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahirnya dan batinnya Rasulullah, kerana dia pemimpin kepada kita, kerana dengan sebab dialah Allah Subhanahu wa taala memberi dan menyatukan persaudaraan dalam Islam. Ala kulli hal, maka bila sahabat-sahabat dihantar mengajar orang-orang Ansar dan mereka melihat, mengenal budi pekertinya Rasulullah, mengenal, mengetahui apa yang nak disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di sana, yang mana di zaman kita tak boleh buat, iaitu pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai ke Madinah, maka salah satunya ayat Allah turun yang membolehkan persaudaraan yang bukan sedarah daging boleh mewarisi harta. Kemudiannya selepas perang Badar dinasahkan dengan surah Al-Anfal ayat 30, maka akhirnya tak boleh. Tak apalah. Bahkan Nabi SAW ketika mana sampai di Madinah, maka Nabi duduk. Kemudiannya Nabi nampak golongan Ansar dan Muhajirin. Nabi kata, ta'akhaw fillah, akhawain. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'akhaw fillah, akhawain. Bersaudaralah kerana Allah Subhanahu wa taala, dua. Maka Rasulullah SAW bila cakap itu takut sahabat tak faham, orang Madinah tak faham, Muhajirin pun tak faham. Maka Rasulullah SAW fa'akhadha bi yadi Ali bin Abi Talib. Maka Rasulullah pegang tangannya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kemudian Nabi kata, Nabi pegang, hadza akhi, ini saudaraku. Maka ketika itu semua pakai ambil. Umar Al-Khattab ambil tangan Aus bin Thabit Al-Ansari, hadza akhi. Kemudiannya Abdurrahman bin Auf, dia pegangnya tangan iaitu Sa'ad bin Ibn Rabi', hadza akhi. Utsman ibn Affan begitu juga, pegang, tak silap saya, tangan Salamah ibn Salamah, pegang Al-Ansari, hadza akhi. Semua pegang sehingga seluruhnya dipersaudarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu persaudaraan yang orang panggil mengikat. Kalau zaman orang putih panggil apa? Swan Brothers, kawan sumpah. Sebab turun ayat Allah dalam surah Nisa sebelum dinasahkan, Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَا مَا تَرَكَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوا نَصِيبَهُمْ. Itu dalam surah An-Nisa. Allah kata apa?
maka setiap lelaki dan perempuan itu ada mempunyai bahagian apa yang ditinggalkan daripada kedua ibu bapa dan saudara-saudara yang itu saudara sedaging. Kemudiannya Nabi kata, dan orang-orang yang mengikat persumpahan, perjanjian, persahabatan juga ada bahagian fa'atu nasibahum. Kemudian turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anfal yang mengatakan menasahkan ayat itu. Ala kulli hal, Nabi SAW dan pernah ada budak remaja, dia bergaduh dengan Muhajirin. Dia bergaduh dengan golongan Ansar, bergaduh dengan Muhajirin. Budak berkelahi. Cakap. Akhirnya yang Ansar kata, tegakkan keadilan untuk Ansar. Main lagi. Yang Muhajirin, budak Muhajirin kata, tegakkan keadilan untuk Muhajirin. Rasulullah SAW keluar. Ni budak ni. Maka Rasulullah keluar, tidak sepatut menegak keadaan kecuali yang ini menyentuh yang ini. Maknanya ni dah pukul yang ni dah pukul yang ni, baru kita jalankan keadilan. Cuma sekarang ini tidak perlu buat apa-apa. Kemudian Nabi bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tiba-tiba Nabi kata, bantulah sahabat-sahabat kamu, yang zalim pun bantu, yang dizalimi pun bantu. Ini satu lagi kaedah. Apa maksudnya dibantu orang yang zalim? Iaitu bantu cegah dia jangan jadi zalim. Yang mazlum, bantu dia supaya dia tidak teraniaya. Ini satu kaedah lagi Rasulullah SAW buat. Maka ketika itu umat Islam cukup taat pada Rasulullah SAW. Kita sekarang ni nak expect buat macam tu memang agak sukar. Pertama, Nabi sudah tidak ada zaman kita, dan Nabi tinggalkan Al-Quran dan hadis. Tapi berapa banyak yang menuntut ilmu. Kerana itu para ulama, di antaranya Imam Ibn Hajar Al-Haytami, kemudiannya Al-Imam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang saya sebutkan tadi, Sahl ibn Abdullah Tustari, mengatakan salah satu lagi yang boleh memperkukuhkan persaudaraan kita selain kasih kepada Rasulullah, kasih pada Allah dan kasih pada Rasulullah dan kasih semua Islam, yang utama daripada itu iaitu menuntut ilmu. Sebab dengan ilmu itulah kamu akan nampak apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang Rasulullah SAW nakkan kita berhubungan di antara satu sama lain. Subhanallah, kalau kita tengok di zamannya Rasulullah SAW dalam hijrah Nabi SAW, Nabi ajar sahabat-sahabat dalam bab persaudaraan. Nabi mengatakan apa dia? Qala Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, qala Rasulullah SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Nabi SAW menyebut, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kamu tidak akan masuk syurga sehinggalah kamu beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu, maka kalau kamu tidak akan beriman sehinggalah kamu berkasih sayang. Kemudian Nabi menyebut, ini biasa kita dengar, ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Nak tak aku tunjuk pada kamu sesuatu yang kalau kamu maintain buat, maka kamu akan berkasih sayang di atas satu sama lain. Maka Nabi kata, afsyus salam bainakum, sebarkan salam di kalangan kita. Baik, ini satu perkara. Tiba-tiba datang satu hadis Rasulullah SAW. Ini riwayat Imam Muslim juga. Qala Imam Tirmidzi, jemaah. Qala Rasulullah SAW, inna min asyratis sa'ah. Nabi kata di antara tanda-tanda kiamat, ayyusallima rajulun ala rajulin la yusallimu alaihi illa lil ma'rifati. Apa maksud dia tu? Antara tanda kiamat, seseorang lelaki beri salam kepada seorang lelaki yang lain, yang mana dia takkan beri salam kecuali dia beri salam pada orang yang dia kenal. Ini tanda kiamat. Rasanya belum sampai lagi, sebab saya kalau pergi arena Bangladesh selalu beri salam kat saya. Ini satu benda yang kita kena hormat orang-orang Bangladesh. Saya masa tu lalu lepas saya semayang, baru je semalam, 2 hari lepas saya balik dari Melaka. Kemudiannya saya berhenti RNR Senawang. Bukan RNR, orang panggil apa tu? Senawang perhentian. Bila saya berhenti situ, saya habis semayang, saya haus, nak beli air tu kat ujung. Jadi saya lalu tak bila air. Tiba-tiba saya jalan tu,
Dia kan gelap, dia duduk kat tempat gelap nak, saya tak perasan. Jadi tiba-tiba, Assalamualaikum. Terkajat dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab, yang Nabi ahsan minha. Nabi ajar jawab lebih baik daripada dia. Maka kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila tengok-tengok, orang Bangladesh dia senyum. Teringat terus saya hadis tu. Min asyrati Allah. Patutnya aku bisa, tapi kira dimaafkanlah sebab saya tak nampak. Lepas tu saya sampai kat kedai tu, Assalamualaikum. Saya lalu nampak orang, Assalamualaikum. Terkesan dengan hamba Allah tu tadi. Masya Allah, tabarakallah, ahsanul khaliqin. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa lagi Nabi ajar golongan Muhajirin dan Ansar selain daripada sebarkan salam untuk memperkukuhkan persaudaraan? Nabi kata tahadu tahabu, berilah hadiah maka kamu akan berkasih sayang. Dan Nabi ajar jangan berkira hadiah ni. Sebagaimana riwayat Imam Tirmidzi juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata hadis ini hadis hasan. Tak apalah, kita ni pun kadang dengar sahih, hasan, dhaif. Ni satu lagi, bila mengaji ilmu hadis, kita selalu terjemah hadis dhaif, hadis lemah gitu dah. Ada hadis dhaif, hadis lemah. Kalau kita, saya baru ni jumpa dengan Syekh Maulana Hussein di Kota Baru. Masa tu ziarah rumah dia. Dia berikan kami sanad sanad apa itu? Sanad hadiah apa? Sunan Sunan Sita. Baca awal hadis dengan hadis ujung hadis. Jadi masa tu dia syarah. Dia kata kalau kita nak terjemahkan lafaz-lafaz dalam ilmu hadis, terjemahkan sebagaimana ulama terjemahkan, iaitu hadis dhaif, iaitu hadis-hadis yang tidak mencukupi syarat-syaratnya hadis sahih dan hadis hasan. Itu terjemahan. Kita terjemah hadis dhaif, lemah. Ramai lagi. Bunyi tu kita terjemah tu ikut nafsu bunyi. Bunyi lemah banyak. Kena faham, dia bila tak cukup syarat, tak semestinya tak boleh dipakai. Dia boleh dipakai untuk fadail amal. Syekh Imam Al-Kandahlawi, dia buat hadis, kitab apa ni, hadis fadail amal. Punya dia muhaddis. Dan itu dia buat kitab fadail amal, iaitu fadilat amalan, iaitu kelebihan-kelebihan amalan. Sebab dia tahu banyak dalam tu dia letak hadis yang dhaif. Kalau hadis hasan macam mana? Kalau hadis sahih macam mana? Kesian, masyarakat kesian bila ada orang-orang yang kita tak salahkan, dia semangat mau mengkaji hadis dan sebagainya, tapi ikutlah cara pengajian yang diajar oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan mudah, semudah-mudah nak faham Al-Quran dan hadis. Dia ada peringkat-peringkat dia. Saya nak beritahu satu lah yang dipesan kepada saya oleh Syekh Maulana Hussein. Mujtahid mutlak tu yang Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad, Imam Hanafi, mula dengan Imam Abu Hanifah, kemudiannya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka ni dipanggil mujtahid mutlak. Nak sampai atas tu, kalau dalam ilmu hadis, yang bermula dengan muhaddis, orang yang pakar hadis, dia tak banyak hafal hadis, tapi dia pakar hadis, dia tahu tentang seluk-beluk ilmu hadis, dia dipanggil muhaddis. Kemudiannya lepas dia tu naik atas peringkat yang kedua, atas sikit daripada dia, dipanggil hafiz. Hafiz ni yang menghafal sekurang-kurangnya 100,000 hadis dan mempunyai ilmu hadis riwayatan wa dirayatan. Lepas daripada tu naik kepada hakim ataupun hujjah, yang mana menghafal 300,000 hadis dan tak ada ilmunya dirayah wa riwayah. Kemudian naik kepada hujjah ataupun hakim, maknanya 5-2 tu, satu atas, satu bawah, yang itu hafal melebihi 300,000 hadis dan berilmu dengan ilmu hadis dan dirayah wa riwayah. Selepas itu baru dipanggil mujtahid ashabut tarjih. Ashabut tarjih, ulama-ulama yang sampai pada peringkat ilmu yang cukup hebat, yang dia mampu mengatakan pandangan yang ini lemah, yang ini pandangan ini lebih lemah daripada pandangan ini, maka didahulukan pandangan ini. Ini orang panggil ashabut tarjih. Dia selepas apa? Selepas ranking yang hafal lebih 300,000 hadis. Kemudian yang baru mujtahid masail, iaitu mujtahid masail, iaitu ulama-ulama yang sampai kepada peringkat ijtihad, tapi ijtihad dia itu hanya kepada masalah-masalah tertentu.
Dia tidak pakar semua masalah. Mungkin bab muamalat saja, mungkin bab nikah saja. Nampak tak? Lepas tu baru mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak tu. Jadi yang kita di zaman kita yang kondem-kondem ni, yang muhaddis pun tak sampai. Mana? Jadi aku agak confused lah. Bukan nak peduli, tapi sendur diri sikit. Biar sendur diri sikit. Saya bila dengar tu, Syekh, tu pasal dia kata, habis Syekh tak mau layankan berdebat dan sebagainya. Kita diajar ilmu tasawuf bahawa bila berdebat dengan, kalau kita mengaji ilmu nak berdebat dengan orang bodoh, kita bodoh sekali, dan akhirnya orang lain pun jadi bodoh. Sebab apa? Orang zaman ni banyak yang pandai bercakap. Walaupun tidak benar, dia boleh buat orang anggap dia benar, dan yang benar tu anggap orang salah. Kan itulah, man tarakal jidal fahuwa muhit banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Siapa yang tinggalkan berdebat yang tak ada faedah ini, dan dia dalam kebenaran tapi dia tinggalkan berdebat, Allah bina dia dengan niat dia yang baik itu, iaitu rumah di atas syurga, iaitu di syurga yang tertinggi. Ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, berbalik-balik pada persaudaraan itu tadi, maka itu antaranya hadiah. Maka akhirnya disebutkan lagi dalam riwayat Ibn Tirmidzi, bab hadiah ni pula ni satu masalah kita ni. Bila kita nak memperkuatkan saudara ni, ini kita buat di kalangan kita, yang mudah kita buat. Baik, iaitu tahabu. Kemudian Nabi berpesan, qala Rasulullah SAW, thalathun la yurad. 3 benda jangan tolak. Hadiah kalau orang bagi 3 benda jangan tolak. Apa Nabi kata? Al-wasaidu wad-duhnu wal-laban. Iaitu bantal, yang keduanya alas bantal, yang keduanya minyak, yang ketiganya susu. Siapa yang bila jumpa hadis tu mula-mula confuse, apa yang best sangat 3 ni sampai tak boleh tolak? Ni Nabi nak ajar, Nabi nak beritahu, biasanya bantal ni benda orang panggil apa? Benda murah, benda biasa-biasa saja. Orang yang dapat pun tak rasa bangga. Minyak sama lah. Kemudiannya susu. Di zaman tu golongan sahabat-sahabat Rasulullah, sama ada yang muhajirin ataupun yang ansar, mereka ni kadang-kadang kalangan Arab, bila dia bagi sesuatu hadiah, dia nak bagi something yang big. Macam siapa? Macam Sa'ad Ibn Rabi' yang disaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Ini dalam Bukhari, panjang lebar. Kita ambil Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf bila dipersaudarakan, Sa'ad bin Abi Rabi' dia kata, wahai Abdurrahman, wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, aku ini antara yang terkaya di kalangan orang-orang Ansar. Dia kata, aku ada 2 kebun yang sangat besar, engkau ambil satu. Dan aku ada 2 isteri yang sangat cantik, kau pilih mana satu. Aku akan ceraikan dia. Maksudnya nak bagi besar tu. Itu hebat ni nama. Ada 2 bini, suruh pilih. Kalau kita, yang tua lah, ambil yang tua. Ini dia suruh pilih. Apa jawab Abdurrahman? Maknanya dia orang terbiasa. Bukan maknanya dia orang belajar, tapi maknanya dia orang dah terbiasa. Orang-orang Arab ni bila nak bagi something big. Maka Abdurrahman kata, moga-moga Allah memberkati kau dan harta kau dan isteri-isteri kau. Aku nak minta satu saja. Dullani ala makan, iaitu tunjukkan aku tempat yang mana orang berniaga di situ. Itu saja aku minta kau sebagai saudara yang telah bersumpah denganku. Maka ditunjuk dan dia start niaga, dia jadi antara orang kaya juga di situ, Abdurrahman bin Auf. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi daripada situ keadaan orang Arab. Jadi Nabi SAW dia kata apa? 3 benda jangan tolak. Maknanya kinayah kepada terima apa pun hadiah orang. Maka Nabi guna dengan lafaz 3 contoh itu, iaitu bantal, alas bantal. Kemudian yang kedua iaitu minyak. Yang ketiga iaitu susu. Sebab benda tu benda common. Jadi ketika tu kita ni, kalau orang bagi, macam saya kat rumah saya tu dah jadi boleh buat kilang kain. Bila hadiah kain, terima. Tak apa, terima lah. Orang kasih bagi kain, terima. Tapi saya bersyukur tau. Sebab apa dulu, masa saya di Mesir, masa saya mengaji dulu, saya susah. Saya terpaksa jual nasi lemak dengan berkedil nak survive. 7 tahun saya di Mesir. Saya punya kain tu tak ada.
Kain yang saya pakai tu yang bertahun-tahun yang daripada Yaman tu, sampai koyak kain saya. Saya pakai kain tu, nak lucu, nak jadi cerita, kain saya tu tengah sembahyang, saya pakai jubah ni, jubah luar ni, jadi kain kat dalam. Jadi saya jadi imam kat rumah Sarawak masa tu, masa saya sembahyang. Lepas tu bila nak sujud tu, prak, dan saya tahu yang koyak adalah kain, bukan jubah. Jadi saya terus sembahyang. Ada seorang sahabat kat belakang tu, lepas habis sembahyang dia datang kat saya. Dia kata, "Ustaz, saya tahu Ustaz orang berilmu, dan saya yakin tadi bukan kentut. Kain Ustaz koyak ke?" Saya pun segan. Saya pun kata, "Oh, iya kain saya koyak." "Dah reput ke Ustaz?" "Ni je kain saya ada, saya pakai je. Saya tak ada ni. Sebab mak saya, bapak saya dah meninggal. Umur saya 12 tahun. Kemudian ni adik saya tengah belajar. Dan yang lain-lain pula tak nak berhutang masuk universiti. Jadi saya lah maknanya dalam ilmu Allah, saya yang kena, dia tak ada duit." Yang tu. Jadi dia menangis sahabat saya. Dia terus balik rumah dia ambil kain pelikat dia bagi ke saya. Tak apalah, pakai lah. Sampai sekarang saya simpan lagi kain pelikat tu. Bila balik Malaysia, Allah bagi. Patutlah, betul lah kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kata apa? "Zalaltu taliban fa'azaztu matluban." Aku hina ketika menuntut ilmu, kemudian aku dimuliakan Allah ketika aku dituntut ilmu. Lepas tu kain pun dah banyak, sampai saya pun dah tak boleh nak pakai. Alhamdulillah. Siapa yang tak cukup datang rumah ya. Ada banyak kain tu. Jadi ala kulli hal, alhamdulillah. Maka jangan tanya walaupun sekecil. Jadi kita buat yang itu. Ini yang dibuat oleh golongan Ansar. Mereka ni sampai hadis Nabi bila tengok sahabat-sahabat berkata pada Rasulullah, dalam Bukhari, ada panjang dalam Sahih Al-Bukhari, yang mana di antaranya sahabat-sahabat berkumpul dengan Rasulullah, sahabat Muhajirin. Mereka kata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami tak pernah jumpa satu kaum seperti Ansar ni yang sanggup berkorban harta, yang sanggup walaupun mereka tak cukup, mereka bagi kita. Wahai Rasulullah, aku cukup khawatir mereka sapu semua pahala-pahala." Ni disebut, ni bahasa saya lah, sapu semua. Maknanya mereka rangkul semua pahala-pahala. Akhirnya kami tak ada, ya Rasulullah. Muhajirin dah risau. Maka Rasulullah kata, "Tidak. Selagi mana, macam mana kamu tetap akan dapat juga sebagaimana mereka dapat." Selagi mana apa? Rasulullah kata, "Selagi mana kamu mendoakan mereka dan memuji mereka dan mengasihi mereka." Kerana itu turun hadis Rasulullah dalam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alamatul iman hubbul ansar wa alamatul nifaq bughdul ansar." Nabi cakap pada buat wajib di masa itu dan sahabat-sahabat ketika itu, sesungguhnya tanda orang itu mempunyai iman, dia cinta golongan Ansar. Dan siapa di kalangannya yang ada tanda nifak, munafik, dia benci golongan Ansar. Sebab ayat turun ni untuk Ansar ni. Apa ayat turun? Dalam surah Al-Hasyr, tak silap saya, ayat 9. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitanir rajim. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق الشح نفسه faulaika humul muflihun." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 9, ni turun untuk orang-orang Ansar. Allah kata apa? "Walladzina tabawwa'ud dara wal iman." Sesungguhnya orang-orang Ansar yang sudah ada tempat yang mana ad-dar, iaitu tempat dia, iaitu Madinah, wal iman, dan mereka beriman ketika bai'ah Aqabah, beriman kepada Rasulullah SAW dan bersedia untuk mati di depan Rasulullah, mati memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sangat-sangat suka pada golongan Muhajirin yang hijrah kepada mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan hajatan di situ hasadan. Mereka tak ada pun dalam hati mereka rasa hasad kepada golongan Muhajirin ni yang dah lama dengan Rasulullah. Tak ada rasa hasad pun. Kalau kita kadang-kadang orang datang minta tolong, baru hijrah kan kadang-kadang timbul, datang menyusahkan orang pula ni kan.
ada. Masya Allah, mereka tak ada hasad dalam hati mereka. Mimma utu, dengan apa yang orang Muhajirin dapat daripada Rasulullah, sebab mereka bersama dengan Rasulullah lebih awal. Mimma utu, kemudiannya wa yu'thiruna ala anfusihim, bahkan mendahulukan kelebihan kepada golongan Muhajirin, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka pun memerlukan, berhajat kepada harta itu, tapi didahulukan kepada golongan Muhajirin. Maka Allah mengatakan, sesiapa yang menghindarkan sifat bakhil di dalam hatinya, syuha nafsihi faulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang berjaya. Ini turun ayat untuk golongan Ansar. Masya Allah. Karena itu para ulama mengatakan antara sifat yang boleh menyatu dan ukhuwah itu, iaitu yang pertamanya kalau dilihat pada orang Ansar, yang pertama kasihnya orang Ansar kepada sesama mereka, yang keduanya bersungguhnya orang-orang Ansar dalam membantu sahabat-sahabatnya. Maka kita nak kena ada kesungguhan tu. Yang mana tuan-tuan dan rahmati Allah, orang-orang Ansar ni, dia Masya Allah membantu golongan-golongan Muhajirin ni. Mereka bantu, contohnya macam kisah sahabat Nabi SAW yang saya sebutkan tadi, iaitu yang tak pernah jumpa kaum yang bersungguh sangat membantu, takut-takut pahala semua dikawal, maka Rasulullah kata kasih mereka dan puji mereka. Begitu juga yang saya sebutkan tadi, yang disebut oleh Abdurrahman bin Auf dan juga Sa'ad ibn Rabi', yang mana sanggup dia memberikan isteri dia dan sanggup memberi kebun dia, tapi Rasulullah ketika tu Abdurrahman bin Auf tolak. Begitu juga ada sahabat-sahabat daripada Ansar nak memberi kepada Rasulullah SAW harta-harta mereka, kebun-kebun mereka, maka Rasulullah kata, kamu uruskan kebun-kebun kamu, tidak perlu bagi kepada kami, dan kalau kau nak berikan kami hasilnya untuk kami nikmati bersama-sama kamu. Masya Allah, tabarakallah. Di sini tuan-tuan yang dirahmati Allah, dua sifat ni nak kena ada. Sifat kasih mengasihi dan cuba kenal, iaitu bermula dengan kenal Rasulullah. Macam mana Rasulullah SAW. Tengok Sayyidina Umar Al-Khattab ni, bila dia tengoknya akhlaknya Rasulullah, bila dia kenalnya Rasulullah SAW. Bahkan Uwais Al-Qurani dalam kitab Ta'rif Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, Imam Qadhi Iyad, dia sebut apa dia? Di dalam tu menyebutkan bahawa ketika mana Sayyidina Umar dan sahabat berjumpa Uwais Al-Qurani, Uwais Al-Qurani ketika itu dia bertanya kepada mereka, bagaimana kamu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudiannya Uwais menjawab, sesungguhnya wahai kamu semua sahabat-sahabatnya Rasulullah, sesungguhnya kamu tidak mengenal benar-benar mengenalnya Muhammad. Kenal kamu kepada Sayyidina Muhammad seperti pedang yang ada dalam sarung. Maknanya macam kenal pedang yang ada dalam sarung, maknanya tak kenal habis. Ini Uwais Al-Qurani dia sebut kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Kerana itulah para sahabat, kalau kita baca lagi dalam kitab Allah, kitab tu cukup bagus, Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa. Kalau antum baca, saya baca, tuan-tuan rahmati Allah, baru berapa helai dan menggeleng kepala, terlalu banyak haknya Rasulullah yang kita tak jalankan. Ini kan pula hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para malaikat dibangkitkan besok bila di hari kiamat, mereka berkata pada Allah, first kali dia orang kata apa? Ya Allah, ma'abadnaka haqqal ibadah wa ma'arafnaka haqqal ma'rifah. Wahai Allah, sesungguhnya kami tak kenal kau, tak sembah kau sebenar-benar sembah, dan kami tak kenal kau sebenar-benar kenal. Itu sampai begitu sekali. Tapi manusia ada tak peluang itu sebagaimana Uwais Al-Qurani? Ada, insya-Allah, iaitu dengan belajar, mengamalkan ilmu dan menjaga adab-adabnya. Kerana itu para ulama kita cukup jaga adab-adabnya. Kalau antum baca tentang kisah Imam Abu Hanifah di dalam kitab Dirasah li Ahadil Mujtahidin, ketika saya ambil pengkhususan fatwa, ada kitab-kitab yang dipanggil kajian ulama mujtahid, maka kami wajib membacanya dan memahaminya dan ada ujian padanya. Maka salah satu kisah imamnya Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ketika belajar dengan Hammad, yang mana beliau mengatakan, aku ketika duduk di rumah, sekali-kali aku tidak melunjurkan kakiku menghadap ke rumahnya guruku, walaupun sebenarnya rumah guruku itu daripada rumahku sejauh 7 lorong. Tahu 7 lorong? Kalau perumahan tu ada 7 lorong, rumah syekh dia kat sana, dia dekat lepas 7 lorong. Itu pun dia tak nak hulur kaki. Subhanallah. Kita sekarang mengaji,
kaki kita ulur kat guru kat depan tu, aku rasa nak ketuk je pakai tongkat ni. Saya kat pondok tu pakai tongkat, dekat sikit pun ketuk balik. Ada. Sebab ada. Mereka cukup jaga ada. Masya-Allah, tabarakallah. Begitu juga imam-imam yang lain. Imam A'mash, kemudiannya Imam Syafi'i radhiyallahu an yang mengatakan bahawa ilmu ini izzun la dhulla fi. Ilmu itu mulia dan tidak ada kehinaan pada ilmu. La yudrikuhu illa bizullin. Tapi kalau nak dapat ilmu, kena dengan kehinaan, dengan kerendahan diri. Tak boleh menuntut ilmu dengan kemegahan dan kebanggaan diri. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, jangan duduk dengan megah, aku ada ilmu, aku hebat, aku begini, maka kita tidak akan dapat ilmu. Semua itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kesimpulannya insya-Allah, iaitu yang pertama sekali, dalam rahsia ataupun ibrah yang kita lihat dalam persaudaraan yang wujud, yang terhasil daripada hijrah, pertama sekali akidah kita kena faham bahawa ianya nikmat yang diberi pada Allah, dan disuruh kita banyak berdoa agar Allah satukan hati-hati kita. Mudah-mudahan yang kedua, bahawa ruh-ruh yang ketika di alam ruh telah disatukan, yang baik dengan yang baik, yang tidak baik dengan tidak baik. Mudah-mudahan kita, saya yakin insya-Allah, mudah-mudahan kita dalam masjid ni mudah-mudahan dalam golongan roh-roh yang baik insya-Allah. Kan itulah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang baik insya-Allah. Kemudiannya yang ketiganya, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita mengenal sosoknya sebagai pemimpin, kerana dialah yang menyatukan umat Islam dengan sebab dia, dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang pertama kita sebutkan tadi. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudiannya yang keempat, ambillah bagaimana ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi menguatkan persaudaraan kita, tuan-tuan dan dirahmati Allah. Dan akhir sekali saya akhirkan dengan satu hadis. Kasih sayang ni penting, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irhamu ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Orang-orang yang berkasih sayang ini sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Maka berkasih sayanglah kamu kepada sesiapa pun di atas muka bumi ini, maka yang ahli langit akan mengasihi kamu. Yang dimaksudkan di situ para malaikat mengasihi kamu, hurul ain bidadari mengasihi kamu, wildan mengasihi kamu, maka kamu akan dikasihi. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kemudian Nabi kata apa dalam riwayat Tirmizi ni? Kadang kalau kita tengok dalam riwayat Baihaqi setakat itu saja. Itu pasal kena tengok Sunan Sittah tu, subhanallah. Mereka seolah-olah satu mazhab, tuan-tuan rahmati Allah. Kita ni je, zaman kita ni rasa bergaduh antara mazhab. Dia orang tu seolah-olah satu mazhab. Imam Ahmad tu mazhab lain, Imam Syafi'i mazhab lain. Tapi Imam Ahmad, kalau Imam Syafi'i sakit, dalam kitab Dirasah li Ahadil Mujtahidin, Imam Syafi'i sakit, dia sakit juga, demam. Kalau Imam Ahmad sakit, dia minta khadam dia bawa apa? Bawa kain Imam Syafi'i untuk dia basahkan dan minum airnya. Ini bukan saya reka, ini dia sebut. Tapi mazhab lain-lain, tapi kasihnya luar biasa. Oh, kita sekarang ni, apa ni? Engkau Syafi'i, aku Hambali, aku itu ada yang nama lain pula, Mujassimah, Wahabiyah lah, apa benda. Ada. Ini jadi macam mana ni? Jadi kena mengaji baru. Masya-Allah, tabarakallah. Ar-rahimu yarhamhumur rahman. Kemudiannya yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kemudiannya Allah kata apa? Nabi kata apa? Ar-rahimu syujdatun minar rahman. Apa maksudnya? Ini dalam riwayat Imam Tirmizi. Dan sifat sayang tu adalah sebahagian daripada sifat Allah Ar-Rahman. Man wasalaha faman wasalaha wasalahu Allah. Siapa yang hubungkan sifat kasih sayang itu, Allah akan hubungkan kasih sayang dia kepada kasih Allah. Dia akan dapat kasih Allah. Wa man qata'aha qata'ahu Allah. Siapa yang putuskan sifat kasih sayang itu di antara kita, maka Allah akan putuskan kasih sayang Allah kepada kita. Na'udzubillah. Kan itu mudah-mudahan kita mendapat pengajaran dan ibrah. Walaupun masa yang singkat, Masya Allah. Tuan Nazir, saya tak perasan tadi jauh. Anak murid saya buatkan spek ni, dia ada labun dekat, labun jauh. Jadi akhirnya saya bawa kereta pun pening. Tengah bawa, kejap nampak, kejap tak nampak. Saya pakai je. Jadi saya tak perasan. Minta maaf tadi Tuan Haji Ali, Tuan Haji Zainal bin Ali.
Masya Allah, mudah-mudahan antum semua JK diberkati Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemimpin yang baik sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mudah-mudahan menyatukan mereka di bawah masjid ini dengan kasih dan sayang, dan akhirnya menyebarkannya sampai di luar masjid insyaallah. Barakallahu fikum. Saya rasa cukup setakat itu saja yang boleh saya kongsikan melihat masa kita. Oh, itu pun dah terlebih dah. 9 dah 25 dah insyaallah. Mohon maaf. Pelik zaman sekarang ni bila terlajak masa pengajian minta maaf pelik kalau terlajak masa tengok Indosiar tak minta maaf aku confuse lah zaman ni. Jadi saya tarik balik saya punya maaf lah, ataupun saya minta maaf mungkin nanti ada program yang lain insyaallah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada kegelapan keraguan, wa akrimna bi nuril fahmi, muliakan kami dengan cahaya kefahaman, waftah lana abwabal ilmi, bukakanlah kami pintu-pintu ilmu, wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi, dan hiasi kami dengan akhlak yang mulia dan lembut. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan himpunan kami himpunan yang dirahmati, wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan terjaga dari kemaksiatan dan kemungkaran, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubina. Ya Allah, satukan hati-hati kami ya Allah di dalam agama-Mu, agama Islam ya Allah. Kumpulkan kami di dunia ini bersama dan di akhirat juga bersama ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kalau ada di kalangan kami selepas ini meninggal dunia ya Allah, maka kami semua di sini bersaksi matinya adalah mati yang baik, kerana kali terakhir kami bersamanya dalam majlis yang baik ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.